Jadi saya terus dengan 3 soalan terlebih dahulu. Jadi yang pertama berkaitan dengan bagaimana cara untuk qada zakat fitrah. Bagaimanakah cara untuk qada zakat fitrah dan apakah niatnya? Soalan daripada Ahmad bin Qasim daripada Kuala Lumpur 2 jam. Yang kedua soalan daripada Datuk Rozi Yaakob. Salam Bapa, tasbih sebagai alat untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Minta Bapa ulaskan penggunaan tasbih jenis tasbih kayu, digital, cara simpan tasbih dan sebagainya. Dan soalan kedua, zikir hati dan zikir nafas. Minta Bapa ulas lebih lanjut. Perlukah ada seorang mursyid untuk bimbing sekiranya kita berzikir hati ataupun nafas banyak gangguan bila berzikir? Itu soalan yang kedua. Dan soalan yang ketiga, adakah bonus tahunan yang diterima daripada pejabat awam dan sebagainya perlu dikeluarkan zakat? Yang kedua, di antara zakat bulanan dan zakat tahunan, manakah yang lebih baik? Soalan daripada Haji Zudin. Sekian, terima kasih. Persilakan untuk Bapak Kepulauan Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ذي الفضل والهداية وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأوصينا وإياكم بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون يوم القيامة. Yang mulia Tuan Pengerusi Masjid dan kepada Tuan Imam Masjid dan para imam-imam ratib dan juga kepada ahli jawatan kuasa Masjid Mu'adh bin Jabal ini, dan juga seterusnya dihormati kepada semua hadir turut hadir di majlis yang pada malam yang bahagia ini. Semoga-moga kehadiran dan peluang keamasan yang kita rebut ini semoga diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga tidak mensia-siakan olehnya Allah, sebagaimana firman dan janjinya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u
ajra man ahsana amala. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, telah percaya sebagai asas dan tapak, dan tambahi pula dengan amalan pekerjaan yang salih, yang baik, yang sah, yang diiktibar pada agama. Allah janjikan, inna, sesungguh kami, yakni Allah, la nudhi'u, kami tidak mensia-siakan, tidak menghampakan ajraman, akan balasan, ganjaran. Daripada Arab ajran, kita dikatakan ganjaran. Ajran tadi Allah Ta'ala janjikan bahawa kami tidak mensia-siakan ajaran, apa dia ajran, balasan. Man ahsana amala, mereka yang telah melakukan kebaikan. Itulah semoga-moga peluang yang kita rebut ini, semoga-moga jadi masuk dalam kata man ahsana amala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di atas limpah kurnia Allah yang masih lagi melanjutkan umur kita serta memberi taufik dan hidayah kepada kita, dapat kita salat berjamaah, dan azam kita semoga Allah memanjangkan umur lagi di dalam beribadat kita dengan hatinya yang ikhlas dan sulus semata-mata kerananya. Amin ya rabbal alamin. Maka beberapa soalan yang telah dibentangkan tadi, cuba kita ulangi sekali lagi soalan tadi. Soalan yang pertama adalah untuk posing, bagaimanakah cara untuk pokok zakat fitrah dan apakah niatnya? Ya, di antara yang Allah Ta'ala sebut wa amilus salihat, kan? Bila sebut amilu arti kerjaan, salih yang baik, dimaksudkan baik tidak baik, iaitu dengan dibentangkan dengan hukum syarak, peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dihurai oleh para ulama selaku warasatul anbiya. Baik, di antara amal soleh ia terbagi kepada beberapa bahagian. Ulama dalam bicara ilmu fiqh, termasuk dia kata amal soleh terbagi kepada rubu' ibadat, dan yang kedua kepada rubu' muamalat. Nah, kerjaan cari kehidupan, ada salih, ada talih. Berjual beli, ada salih, ada talih. Begitulah sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, itu masuk dalam muamalat. Ada salih, ada talih. Tengok, jual beli kadang-kadang ada tipu daya, itu salih. Tidak salih. Itu yang dimaksudkan dengan amilus salihat, yang kita silap faham bahawa amilus salihat itu tupu pada ibadat saja. Semua kerja bahasa kita orang lurah, amila ya'mal dengan makna fa'ala yaf'alu, arti kerja ataupun buat. Maka buat kerja kita ada bentuk ibadat kita kepada Allah. Itu sembahyang, puasa, zakat fitrah, haji, umrah. Itu rubu' amal ibadat. Manakala masuk bicara kitabul bai', bab kita bicarakan jual beli, itu amal muamalat. Dan juga qarad, berutang.
Nah, mudharabah bagi laba. Semua tu masuk dalam amal dalam bentuk muamalah. Kerja cari kehidupan. Ya ada salah talah. Demikian juga kepada rokok yang ketiga, munakahat, berumah tangga, berkahwin. Juga tengok sebenarnya ada rukun, ada syarat, ada salah, ada pula tak salah. Bagaimana bila kita mengaji bab munakahat, berkahwin, kan dia ada rukun dia. Sebagaimana solat ada rukun, puasa ada rukun dan syarat, solat ada rukun dan syarat, zakat fitrah ada rukun dan syarat, juga munakahat dia ada rukun dan syarat kan. Tengok rukun nikah, rukun berkahwin tu apa? Iaitu ada zauj, lelaki yang akan jadi suami, dan rukunnya zaujah, perempuan yang akan jadi isteri. Itu rukun dia. Jadi kalau kahwin sama perempuan, jadi tak kahwin? Tak jadi. Kan rukun dia, lelaki yang akan jadi suami panggil zauj, perempuan yang akan jadi isteri. Itu rukun. Sama perempuan cukup rukun lah. Begitu juga sama lelaki cukup rukun lah. Dia panggil tak sah perkahwinan kan. Tiap-tiap satu ada syarat. Perempuan yang nak sah dikahwinkan mesti sunyi daripada iddah orang lain. Kalau baru diceraikan, belum selesai iddah, dikahwin walaupun rukun, laki puan, tapi syarat belum cukup, maka kahwin juga tidak sah, tak salah. Baca kata solat ni melekat pi semua. Jadi kita ingat faham kata ibadat je, amal solat. Segera kita faham begitu, amal solat, sembahyang, puasa, baca doa, zikir, tu kita rasa. Bila dalam cari baku jual, kita rasa kata ini kerja kehidupan. Ya, semua ada solat lah. Cuba dalam jual beli ada tipu daya, tak solat. Kan? Dalam jual beli ada riba, haram, tak solat. Kan tak? Dia panggil amal solat. Begitu juga dalam kitab cakap jinayat. Jinayat ada salah, ada tak salah. Tengok pembunuhan, bila syarat ada kat illa bil haq, wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haq. Tengok, bila saya jadi pemimpin, ada berlaku sesuatu, syarat suruh berlaku pembunuhan, maka bunuh dengan sebenar. Salah. Jadi semua tiap-tiap dia ada, tak sunyi gerak-geri kita ni salah, ghairu salah, 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 gitulah. Itu sebagai umum kan. Selepas tu kembali kita kepada soalan yang dibentangkan tadi. Satu daripada amal soleh berbentuk ibadah, iaitu yang ditanya tadi, soal mengenai zakat fitrah. Kan, bila zakat terbagi pada zakatul amwal, zakat yang berkaitan dengan harta benda semata-mata. Dia panggil zakat ibadat maliyah mahdah. Dan terbagi pula zakatul abdan, zakat berkaitan dengan tubuh badan. Kan, itu agaknya berbeza walaupun zakat sakup paut dengan harta. Fitrah juga sakup paut dengan harta. Tengok di antaranya mazhab kita Syafi'i, zakat fitrah tidak memadai memberi selain daripada makanan. Yang ghalib mengenyang. Tapi kebanyakan kita sekarang sudah pun kita taklid dalam mazhab lain seperti mazhab Hanafi yang mengatakan sah memadai mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah, nilaian, harga nilaian. Beras makanan tempat kita berapa segantang? Katakanlah berapa segantang di sini? RM7. RM7 itu bukan apa kata makanan. Harga nilaian bagi segantang beras. Maka ambil qimah. Mazhab hati kata memadai
mengeluarkan zakat fitrah dengan qimah. Tetapi jumhur termasuk mazhab kita Syafi'i mesti mengeluar makanan. Lepas tu dengan kait-kait khilaf pula di kalangan sama itu. Ini rahmat ikhtilaf ulama, boleh kita taklidkan dengan syarat-syarat bab taklid di sana. Jadi sekarang ini banyak kita taklid dengan beri fitrah dengan bayaran nilaian kan. Baik. Kemudian perbezaan lagi zakat fitrah dengan zakatul amwal. Zakatul amwal dia tidak ada qada. Sebab apa tidak ada qada? Katakanlah kita ada apa dia? Peliharaan binatang yang cukup rukun dan syarat. Ya ada rukun syarat gitu. Tak cukup syarat, yang ini syarat bagi wajib. Bila tak mencukupi syarat, dia tidak wajib. Katakanlah cukup syarat, antara lain binatang yang kita pelihara, binatang ternakan, lembu, kerbau dan unta, kambing, biri dan kibas. Maka kita faham itu binatang yang lain pada itu tidak mewajibkan zakat, sekalipun kita pelihara bela itu banyak. Itu di antara. Maka pula syarat tambahan setelah kita pelihara salah satu daripada tadi, ya adanya nisabnya pula. Sekurang-kurangnya unta 5 ekor, sekurang-kurangnya lembu kerbau 30 ekor, kan? Kambing, biri, kibas sekurang-kurangnya 40 ekor. Itu nisab ya. Di sampai ada nisab, ada pula syaratnya. Walaupun kita pelihara dah 30 lebih, 40 lebih kalau kambing, cukup dah nisab, tapi syarat nak wajib kita pelihara di bumi yang mubah. Kalau kita bela dalam bumi milik kita, tidak diwajibkan. Kita pelihara lembu beratus ekor, tapi dalam bumi milik kita, kita beli tanah 20 ekar, 30 ekar, buat bela kami dalam itu. Itu tanah milik kita. Tak cukup syarat bagi wajib. Tapi tentang kita nak syukur nikmat itu terbuka. Walaupun zakat tidak wajib berasa nak syukur nikmat, kerana aku banyak peliharakan binatang, laku pula dijual pula, boleh hutang banyak, syukur nikmat. Kita nak sedekah, nak hadiah, itu terbuka. Adapun dari segi nak amal ibadat zakat, dia tertumpu kepada rukun dan syarat. Bila tak cukup rukun syarat bagi wajib, maka tak wajib. Baik. Kemudian itu dia ada maksudnya bila cukup rukun dan syarat bagi wajib, maka wajib. Mulai daripada wajib tidak ada had masanya habis. Tak ada habis waktu dah. Bila tidak habis waktu, selama mana kita tak keluar, kita terlekat hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hutang Allah mewajib atas kita zakat serta cukup rukun dan syarat, kita tak keluar. Selama mana kita tak keluar, kita terutang dengan hutang Allah yang mewajibkan. Bila kita keluar, selesai. Tidak ada qada apa ni, sebab dia tak habis waktu. Adapun fitrah, dia ada masa terhad. Kan? Zakat fitrah dia ada masa terhad. Mana masa terhad? Khilaf di kalangan ulama. Kalau mazhab kita Syafi'i, nak wajib dia itu ialah dapat salah satu daripada 2 juzuk. Maknanya dia akhir bulan Ramadan kita ada. Bila dapat kelihatan anak bulan Syawal kita masih hidup, maka kepada dapat 2 juzuk barulah mewajibkan. Artinya kalau mati sebelum kelihatan anak bulan, walaupun hampir nak maghrib dah, masalah seorang ni apa dia cabut nyawa lebih dulu. Ada maghrib ada 5 minit, berkata nak dia mati. Kemudian apabila dia mati, raib matahari didapati kelihatan anak bulan Syawal, tak wajib atas yang ni. Kita tak kena hak mengeluarkan zakat pasal dia mati sebelum pada dapat juzuk Syawal. Sebaliknya, kalau seorang itu mati lepas pada kelihatan anak bulan Syawal, dia mati, maka wajib kena keluarkan zakat fitrah. Kerana masa-masa dia hidup, dia dapat akhir Ramadan dan awal Syawal.
Begitu juga daripada situ masalah kelahiran anak bayi. Bila lepas pada kelihatan anak bulan Syawal, kebetulan isterinya ataupun kita dapat anak kecil, melahirkan anak lepas pada kelihatan anak bulan, maka tak wajib lagi segala atasnya. Sebab dia lahir lepas pada Syawal, dia tak dapat juzuk Ramadan, kan? Tapi kalau beranak sebelum ada 5 minit nak maghrib, lahirkan seorang bayi. Lepas tu raih matahari, nampak anak bulan Ramadan, mewajibkan segala. Itu di antara sebab syarat bagi nak wajib mazhab kita Syafi'i. Hingga pula mazhab Syafi'i kita harus mentakjil, mensegerakan keluar zakat fitrah mulai daripada kelihatan bulan Ramadan. Apabila diisytiharkan bahawa kita esok puasa kerana kelihatan bulan Ramadan, mazhab kita Syafi'i harus bolehlah kita nak keluar zakat fitrah sedangkan ada lagi sebulan nak raya, mazhab kita. Tapi setengah mazhab tak boleh, sehingga tunggu dulu 2 hari ataupun 1 hari sebelum raya baru boleh. Dengan ni khilaf. Lalu tu kita duk keluar zakat fitrah ada seminggu 2 minggu duk keluar dah. Ni kita mazhab Syafi'i sah, harus. Tapi kalau mazhab lain tak boleh, kena tunggu dulu nanti dekat sehari 2 nak raya. Itulah lebih kurang daripada di antara ikhtilaf ulama, rahmat bagi kita. Baik, apabila kita lupa, bila kata mulai wajib di situ sampai kepada hari raya, afdal kita keluar, ini bercakap tu asal hukum. Sebelum kita solat raya. Kemudian harus kita takhirkan lepas solat raya, kan? Hingga sampai ke mana-mana, sampai pada raih matahari hari raya. Bila raih matahari raya, kalau kita sengaja takhir, yakni dengan tidak ada keuzuran apa-apa dan syarat wajib atas kita cukup, kita tidak ada keuzuran apa-apa, jadi izin syarah, sengaja kita takhir setengah raih, hukumnya panggil haram. Kesalahan kita sengaja mentakhir. Tapi kalau kita takhir dengan sengaja, tapi tujuan kita nak tunggu kepada orang yang lebih berhajat, tunggu sampai raih matahari, maka tak apa, syarak benarkan. Maka apabila habis raih matahari kita keluar, jadilah qada. Lepas solat jadi qada. Sebab apa? Sebab masalah qada dan adab, kita semayang qada'an lillahi ta'ala, adaan lillahi ta'ala. Kita ambil reti dulu di segi lughah. Ada arti tunaikan, bayarkan. Qada tunai, bayarkan, itu di segi lughah. Qada udain, bayar hutang. Ada udain, bayar hutang. Jadi arti pada lughah sama qada dan ada. Tetapi bila kita mengaji dalam ilmu fiqh, ulama fiqh membezakan. Bila sebut ada tunai tapi di dalam waktu masih ada. Manakala qada tunai kerja lakukan tapi setelah habis waktu. Tu beza qada dan ada. Masalah kita kata asar dah habis, maghrib masih ada lagi maghrib kan ya. Kalau kita belum solat maghrib lagi, kita solat. Sekarang maghrib masih ada lagi, belum masuk isyak lagi, pagi ada. Asar tadi kita tak solat, habis dah waktu kan. Mai tiga ni panggil qada. Sama ada kita sila ada qada, maka dia jadi dengan sendiri. Hingga sunat kita silakan ada, sunat kita silakan qada. Itu saja. Tetap nak memadai, tak ada syarat sila qada. Kita kata asar kita belum sembahyang, sekarang dah habis dah, maka kita ingat nak qada asar. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu asar 4 rakaat kerana Allah. Tak ada silakan qada pun sah. Walaupun ada ulama mengatakan kena sila supaya nak beza. Tapi nak kata khilaf tu sah. Jadi dengan automatik bila kita solat di luar waktu panggilnya qada, bila solat di dalam waktu masih ada panggilnya ada. Hingga disunatkan kita silat. Aku semaya fardu asar tunai,
rakaat kerana Allah. Aku sembahyang fardu asar qada 4 rakaat kerana Allah. Itu sunnah. Lepas pada qasa ta'arud ta'yin, hak lain itu sunnah. Ini di sisi kaum yang rajih. Nah, lagi pula sempurna kita silap begitu. Demikianlah tadi apa dia kembali pada fitrah tadi. Kita tak ada keluar. Ada dalam kesibukan ada pun kita lupa. Nah, tak teringat jadi ada sesat. Anak kita 10 orang jadi sesat. Keluar, ternyata baru 9 orang baru. Satu ada lagi yang wajib tak kita tak keluar. Anak kita ramai. Nah, tak ingat, tak ada nak ingat 10 yang. Ada tinggal satu. Maka kita keluarkanlah. Maka bila kita keluar, jadilah qada di atas yang telah kita lakukan. Antara kita belum lakukan. Itu saja. Baik. Soalan kedua. Ya. Sudah nanti Budin dan zakat juga. Adakah bonus? Bonus ni biasanya dapat secara tahunan sekali, setahun sekali. Ya. Tapi jumlah sebulan gaji atau 2 bulan gaji. Soalannya adakah perlu dikeluarkan zakat? Soalan pertama. Yang kedua, di antara zakat bulanan dan zakat tahunan, mana yang lebih baik? Baik. Kita bercakap dulu dari segi perkataan bonus. Bonus ni perkataan Melayu asli ke? Bahalu ada. Kerana setiap kita nak pergi kepada hukum syarak, dia kena perlu bicarakan lughah dulu. Sebab kita mengaji apa-apa ilmu, maknanya pada lughah, ngaji bahasa dulu. Bonus nak tahu kata bahasa Melayu ke bahasa bukan Melayu. Berarti dulu bahasa putih. Bonus. Cuba di Melayu kan. Apa bonus? Ibuhan tahunan. Ibuhan. Apa dia? Cenderah hati. Tu bonus, sagu hati. Dia macam-macam bahasa tu. Ada panggil sagu hati. Ada panggil ibur hati. Ya ada juga. Kau panggil apa? Ibuhan. Ibuhan. Itu dia. Dan kalau kita santan ni nak panggil apa? Ibuhan. Ada panggil imuh. Ada panggil apa ni? Sini ibu. Hadiah. Ayalah. Tu hadiah. Hadiah tak Arab pula. Hadiah Arab pula ni kita nak putih bahasa tu jadi kena pada tempat bahawa kita nak hukum. Kerana al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Baik. Itu sagu hati panggil. Maka bonus ini siapa yang menghadiahkan? Kalau kita cakap hadiah mudah faham. Dari mana dapatnya? Biasa dari majikan. Majikan ni Kerajaan. Kerajaan. Majikan. Kerajaan bagi. Lepas tu dia nak bagi ini atas apa? Dia ada juga. Atas prima atas setahun. Atas? Dia bagi imbuhan pada pekerja dia. Dan selama tahun tu dia bagi imbuhan lebih sikit. Kalau sepatutnya dia dapat 1 bulan 2,000. Jadi untuk tahun tu dia bagi tambahan 1,000 lagi sebab prima tanaman tu. Baik. Tu dikatakan bonus. Dia ada pula bonus daripada pada syarikat-syarikat ada juga kan? Ada. Tapi nak cerah dulu. Dia kena cerah dulu kelima. Baru dia nak pergi ke hukum tu. Nak tahu kata wajib ke tidak wajib. Nak situ. Tapi kena terang dulu tentang lughahnya. Lepas tu baru kita pergi kepada maknahu syar'an. Ini maknahu lughatan dulu. Itu cara dalam agama kita dia kata tu. Baik. Jadi asal kita mengaji bab wajib zakat. Bila kata zakat apa? Zakat pada lughahnya menyucikan. Tapi berkaitan dengan amwal. Zakatul amwal. Maka amwalnya nak diwajibkan zakat. Bila kata harta, maka dia kembali kepada tadi zakat masyiyah. Dia panggil zakat peleraan. Itu berkaitan dengan menatah tersebut tadi. Dan di antara zakat yang mazhab kita Syafi'i, zakatul hubub. Zakat biji-bijian. Termasuknya makanan yang mengenyang pada ghalib serta boleh dapat disimpankan. Hak yang nas pada hadis asal syair, gandum.
Maka ulama gunakan kias di atas begitulah tiap-tiap makanan yang mengenyangkan, sya'annya mengenyang ketika halatul ikhtiyar dia panggil. Mengenyang ketika bukan ketika darurah. Serta pula dapat disimpankan. Sebagaimana sifat gandum begitu. Sifatnya sa'id begitu. Dia mengenyangkan, sifat dia tu mengenyangkan dan boleh disimpankan sampai bertahun-tahun. Maka daripada situ begitulah seakan itulah juga beras. Kan? Dapat mengenyang, boleh disimpankan dalam kulit. Kita panggil padi. Kalau orang petani panggil padi usang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun ada disimpan. Usang dia panggil. Tu. Jadi beras ada sifat seperti dengan gandum. Maka di sana dia naskan atas wajib zakat, maka ni juga. Dan begitulah bijian dia seperti itu, seperti kacang. Lepas pecah dia nauk bagai-bagai pula. Ada hijau, kacang hitam kan, macam-macam pula. Dan jagung. Dia panggil tarik. Dia panggil zakatul hubub, zakat bijian. Kemudian balik pada situ pula zakatul naqd, emas dan perak. Emas dan perak. Ada pula syarat-syaratnya di sana. Daripada situ pula dia panggil zakat thimar, zakat buah-buahan. Maka dalam mazhab kita Syafi'i dia khaskan zakat buahan tu kepada zabib dan tamar tu je. Sebab tu kita banyak kebun dokong kalau kata ni, kebun durian, rambutan, lasak, apa lagi jenis-jenis buahan tempat kita ni. Nangka kata gila, cempedak kata gila. Tak termasuk dalam zakat thimar. Kalau mazhab kita khas dengan zabib dan tamar je. Itu dia. Sebab tak ada kata zakat rambutan. Ada tu buat. Zakat durian tak ada. Walaupun dia masalah bijian. Itu maksudnya kata buah-buahan. Tapi buahan untuk litafaqquh. Maka tidak diwajibkan. Apabila kita berniaga buah-buahan, itu masalah zakatut tijarah. Kan? Juga binatang ayam, kita pelihara ayam, semata-mata pelihara ayam, walau beribu ekor, tidak diwajibkan zakat ayam. Tapi bila kita berniaga ayam, bukan zakat ayam, zakat berniaga. Tapi berniaga apa? Berniaga ayam. Maka baik, bila kita faham daripada situ tadi, maka soalan kata bonus tadi maksud dalam apa? Maksud panggil zakat pendapatan. Dia panggil pendapatan. Bila pendapatan masa kita Syafi'i tak wajib. Maka di samping itu kita nak syukur nikmat itu terbuka, pintu terbuka luas. Syukurnya nikmat selalu kita dapat 2,000. Tapi ada tahunan dibagi kerana kita daripada diingatkan jasa baik kita kerja, maknanya kena dengan syarat dan cukup, maka pihak kerajaan sebagai berikan sagu hati, suka rela, maka dia tambah lagi 1,000. Tambah lagi 1,000. Dengan semata-mata bonus itu tidak diwajibkan zakat mazhab kita Syafi'i. Tetapi kita dapat kita simpan. Simpan, duit simpanan. Atau simpanan bila cukup cukup nisab, maknanya nisab dia kalau kita di sini berapa nisab? 20,000. 20,000 ringgit. Tu nisab dia. Kita simpan 20,000 ringgit dari bulan 1, yakni dia maksudkan bulan bila kira dalam agama dia kira bulan Arabi. Dia panggil pada tahun Qamariyah. 1 Muharram katakan, bila lagi sampai kepada 29 ataupun 30 Zulhijjah. Cukup 1 pusingan haul. Keliling cukup 1 pusingan. Maksud taala cukup haul. Simpanan kita 20,000 tidak kita mengurangkan. Maka nisab kita tetap cukup haul, mewajibkan zakat. Ada semata dapat pendapatan tidak mewajibkan zakat kalau tak ada simpan.
Kalau tak ada simpan apa-apalah, bagi kita ni guna. Tahun depan bagi pula. Siapa 20,000 bagi pun, apa tu kata. Pun tak ada siapa ho dia. Tak wajibkan zakat. Syukur nikmat boleh saja. Oh, syukur nikmat, terima kasih, lalu kita cabut ke untuk buat kebajikan situ, taat, sedekah dan sebagainya. Tu terbuka lah tu. Yang kita dah bicara ni zakat. Inilah makna kata dalam ayat sebut aqimus solah wa atuz zakat. Ayat perintah. Tapi secara ijmal, dia panggil ayat mujmalah. Seperti Allah perintah, mendirilah kamu akan solat. Tapi cara nak buat solat macam mana? Hadis mari menerangkan pula. Ayat yang kata mari menerangkan keijmalan dalam ayat. Begitulah juga ayat penama zakat tadi. Beri kamu akan zakat. Gapo harta apa yang nak diberi, dalam hadis pula mai sebut. Itulah di antaranya. Oh ya sudah masuk insya-Allah boleh beri laluan untuk azan, lepas tu kita sambung insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima soalan. InsyaAllah soalan yang ketiga, soalan kaitan dengan tasbih sebagai alat berpuji pada Allah Ta'ala. Minta memperluaskan penggunaan tasbih jenis tasbih kayu, digital, cara simpan tasbih dan sekarang. Yang kedua soalan daripada apa makna tasbih? Apa tasbih kayu? Tasbih. Apa tasbih? Tasbih. Tasbih tu. Pak tadi zaman lagi tak kita apa dia? Kita putih tu. Dia tanya alat. Maksudnya tanya Allah, tadi tasbih kayu. Baik sekali lagi. Jadi tasbih sebagai alat berzikir Allah, kita bapa ulaskan penggunaan tasbih. Jadi kalau macam tu kita baiki dari segi ibarat dulu. Tasbih ini nama bagi ucapan subhanallah. Tu tasbih. Manakala tahmid nama bagi ucapan alhamdulillah. Takbir nama bagi ucapan Allahu Akbar. Tetapi pertanyaan tu bukan berkait dengan diri tasbih subhanallah tu. Pertanyaan kena kepada alat bagi nak buat tasbih tu, iaitu dia panggil subhah. Kalau tanya subhah lalu tak punya tasbih kayu macam mana tasbih? Pokok kayu tasbih tak ada mustahil pun. Nah, semua makhluk Allah Taala bertasbih, tapi kamu tidak faham tasbih mereka. Jadi maksud di soal sini berkaitan dengan subhah. Tu dia. Maka orang petani panggil buah tasbih. Panggil buah tasbih, ada panggil sawah, patut panggil wasbih. Pakai reka, pakai itu kan buah tasbih. Ya, itu maksud hak soal saat ni kena pada buah tasbih. Itu dia. Ada panggil subhah. Lepas tu zaman dia berubah. Ini kata sebab tu hawadis dia berlaku semua. Sebab itulah panggil ijtihad hawadis, dia tak habis-habis. Sebab tu turun zaman Rasulullah SAW ini yang ada, bila lepas pada dia berlaku perkara tidak ada masa dia. Dengan perkataan nas tadi mengenai dengan syair, bur gandum, hintah tu diwajibkan. Bagaimana jagung, bagaimana maka ulama pula guna kias. Apa kias? Ukurkan di atas hak yang disebut oleh Nabi SAW tadi. Supaya juga ulama mai kias. Tidak ada berlaku di zaman dulu, mai berlaku zaman sekarang. Apa nak kata adalah hukumnya. Kalau dulu guna buah tasbih, maka buah tasbih biasanya subhah itu kalau dulu dia guna apa? Dia buat alat tasbih tu kayu. Kokak ni pun baru je, tempat kita tak ada kokak. Biji tamak ada kita tempat itu macam-macam biji buat apa dia kayu-kayu buat tebuk. Apa untuknya? Untuk bilang ke saja. Kalau zaman Rasulullah SAW dia ambil batu. Tengok setengah pada isteri Rasulullah dia ambil batu letak, yang sahabat letak, bilang. Ambil cuak. Jadi tak ada cucuk. Kita sini cucuk pula. Cucuk ke panggil apa? Rangkai. Tu jadi kata sebab 100 biji cucuk jadi ke 1 biji.
adanya 33 biji dan macam-macam. Nah, tu masa dulu ambil batu cuak. Bilang satu. Cukup hypo kat sini pula bilang. Pentingnya nak ingat. Maka jadikan subhah. Itu ulama cara dari segi subhah, buah tasbih itu. Maka tidak ada apa guna. Kemudian mari zaman sekarang lebih senang lagi, tak payah bila banyak. Ada ni kena nak aku. Tengok. 100. Kan kena. Pentingnya ialah untuk bilang saja. Dengan apa saja. Pada tak ada telefon, anaknya telefon pula. Tak ada masalah apa tu. Itu je. Tapi penting kitanya zikir 2. Lidah, zikir lisan, zikir qalbi. Maka kalimah zikir luar Arab panggil lafaz mushtarak. Satu perkataan hataran pengertian 2 ataupun lebih dari asal hataran. Dia panggil mushtarak. Bila sebut zikir 2 pengertian. Sebut, ingat. Sebut kaitan dengan lidah, ingat berkaitan dengan hati. Lalu ulama beza zikrul lisan, zikrul qalb. Itulah di antara. Maka kita nak ingatkan, lalu adakan bilangan dengan buah tasbih. Tak ada yang banyak ada. Kan ada tekan tu. Tak ada masalah tu. Bahkan kalau mulut tak ada bergerak pun, hati dia subhanallah. Allah dan hati. Maka kata mulut bilang saja. Ya, tak ada bilang saja ni dia saja. Itu tak ada masalah. Itu dia. Kalau baik. Seterusnya daripada awak muslimah Nurabahudin. Sekiranya seseorang masuk surga yang rendah, tapi pasangannya masuk surga yang lebih tinggi, adakah boleh mereka tinggal bersama di surga yang lebih tinggi atau hanya boleh ziarah? Macam boleh masuk surga. Oh iya. Jadi satu orang panggil khayalan lah. Macam mana abang masuk syurga di tempat yang tinggi, yang kitanya hanya dapat masuk syurga yang tempat terendah, katakanlah. Tapi sebenarnya tengok di atas dunia ni, kalau si suami itu buat bangunan rumah dia, takkan rumah kita juga. Hingga sampai Allah Ta'ala menisbahkan rumah suami ialah rumah isteri. Walaupun kalau cakap dari segi milik suami khas. Masalah, seorang lelaki belum ia kahwin, dia dah punya rumah. Ada punya rumah. Maka rumah itu adalah rumah seorang lelaki. Apabila dia berkahwin, maka dia ambillah isteri, letak di rumah dia. Maka rumah itu ialah rumah dia. Bukan sebab kahwin jadi rumah isteri kata jalan kongsi. Tidak. Hak suami, hak isteri. Dia panggil apa dia? Taqaddum. Rumah sebelum kahwin lagi. Ini milik masing-masing. Kemudian bila kita ambil isteri letak di rumah kita, maka Allah juga membangsakan rumah suami ialah rumah isteri. Tengok Allah Ta'ala kata la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bifahisha. Apa tu asal ayat tu dia bercakap tentang masalah cerai. Idza ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullah. Akhir la tukhrijuhunna min buyutihinna. Di sini ulama menyatakan, tengok Allah Ta'ala mengidhafatkan, jangan kamu mengeluarkan isteri-isteri kamu itu dari rumah-rumah mereka. Sedangkan rumah itu rumah suami. Apa ceritanya? Apabila diceraikan, diceraikan isteri, eddahnya mesti diedah ke tempat yang dicerai. Perempuan kena beredah di tempat yang dicerai jika sesuai rumah itu dengan keadaan perempuan, dengan syarat-syarat dalam bab cakap cerai, bab edah di sana. Maka Allah Ta'ala, jangan kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Jadi idhafat rumah kepada mereka, sedangkan rumah suami. Ni yang mana kata suami duduk di mana, bawa isteri di situ.
maka dibasuh pada isteri. Dan juga dalam ayat yang kita baca surah Yasin lah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Ini tepat kita marikan pengertian inna ashabal jannah, sesungguhnya orang-orang yang mempunyai syurga, jadi orang yang dapat masuk syurga ni orang mukmin sebagai asas dulu. Amal solat dia tinggi rendah pula martabat tu. Sesungguhnya orang yang mempunyai syurga lelaki, inna ashabal jannati fi syughulin fakihun, mereka bersukaria, berseronok di dalam kesibukan dalam syurga. Adakah si lelaki semata-mata hum wa azwajuhum? Tu. Mereka dan pasangan-pasangan mereka. Ada? Tak ada kita kena raya lah. Suami duduk tekak dia 10, takkan kita nak tekak 1? Suami tekak 10, kita bersama tekak 10. Sebab itulah bagi kita seorang isteri, amal-amalan kita tu terkandung di dalam taat kepada suami. Walaupun kita sedikit. Tengok kalau kata solat, tak pernah pun kita memenuhi sebulan. Perempuan yang masih dalam data kotor, darah kotoran, sebulan tak penuh. 5 hari mesti tinggal solat. Tapi bila seorang isteri yang punya suami, segala amalan itu terkandung di dalam taat kepada suami. Suami disyaratkan hadir jemaah. Kita isteri tidak digalakkan, bahkan tidak diwajibkan. Cuma harus dan sah dengan syarat-syaratnya. Kalau terjadi solat jemaah juga sah, bila sah gugur zuhur. Dari perempuan itu. Tapi tidak diwajibkan. Maka suami pergi solat jemaah, kita tak hadir jemaah pun mengandungi kita taat padanya, amalan tu dapat pada kita isteri. Juga jemaah juga tidak digalakkan kepada perempuan sebagaimana digalak kita lelaki. Kita lelaki duk khilaf hadir jemaah itu, ada kata fardu ain tapi bukan syarat bagi sah. Ada kata fardu kifayah, ini yang masyhur dalam mazhab kita muktamad. Ada kata sunat muakkadah. Ala kulli hal khilaf ke atas kita lelaki. Dia cukup syarat fardu ain ke, fardu kifayah ke, dan sunat muakkadah ke. Itu lelaki. Ada perempuan tidak digalak seperti digalak pada lelaki. Tak digalak. Tapi bila kita sebagai seorang isteri, kita taat kepada suami, apa yang suami kerjakan dapat pada kita, tergolong dalam taat pada suami. Sebab itu berlaku di Madinah, ada seorang sahabat bila dia balik daripada Syam, balik sujud ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Rasulullah kata, apa ni? Dah begini ya Rasulullah. Kerana semasa saya duduk di Syam, di sana ahli kitab, dan di sana pakai raja-raja, pembesar-pembesar, dan apa dia, rakyat jelata dia sujud kepada raja. Ada sujud kepada raja. Setelah saya tengok mereka sujud pada raja, saya bagi teringat, baik aku balik sujud pada Nabi, kerana Nabi termulia sekali di sisi Allah. Tu azal. Bila balik sujud, jangan. Sekiranya Nabi SAW, sekiranya kalau kita sesama makhluk boleh sujud antara satu sama lain, nascaya aku akan perintah perempuan selaku isteri sujud kepada suami, kerana besar sangat hak suami atas isteri. Tengok. Tapi hukum tak diboleh, tak dibenarkan sujud sesama makhluk kecuali dipaksa. Kan? Sekiranya kalau dibolehkan, diizinkan sujud sesama makhluk, nascaya aku perintahkan isteri sujud kepada suami. Ayat besarnya. Amalan tidak digalakkan banyak kepada perempuan itu, tapi dia tergolong dalam taat kepada. Hingga sampai ada pula amalan isteri digantungkan,
digantungkan terhati di atas taat pada suami. Kalau derhaka, amalannya tergantung. Tergantung ni faham tergantung kan? Duk tergantung langit tak sampai. Bumi pun tidak, duk tergantung. Terhati di atas taat kepada suami. Maknanya tergantung daripada diterimakan amalan. Amalan dah sah. Kalau tak sah tak jadi mula lagi. Amalan dah sah, cukup rukun dan syarat, tapi ada kaitan dengan taat kepada suami. Bila tak taat kepada suami, digantungkan. Digantungkan. Bila taat pada suami, dikubur. Oleh demikian, bila suami itu masuk syurga, isteri juga akan bersama. Ada khoyal kita ada macam mana. Tak seperti dunia kadang-kadang ni tak atas ni dah bawah kan. Ada tu inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'ala al-araiki muttaqiuna. Ada setengah qiraat 'ala al-araiki muttaqun fi zilalin fi zululin. Ada setengah qiraat macam gitu. Baik. Sambung. Soalan yang kepada siang tadi daripada Nabi Ibrahim, adakah terdapat amalan untuk mengelakkan daripada wabak mas minyak dan lain. Oh iya. Nyanyak ni satu penyakit lah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nyanyak ni cuba kita tafsir sikit. Nyanyak ni bagaimana nyanyak di sini pakai makna? Nyanyak ni hilang tamyiz. Dia lupa ingatan dia. Jadi lupa. Jadi lupa. Bukan lupa terus. Ada masa dia ingat. Itu tu nak ada kafiah dia boleh lupa sunat salat daripada puasa sebab dia kan lupa dia nyanyi boleh menyebabkan dia dapat fadilah untuk menagam. Jadi tu nak tepat pengertian nyanyak, bukan hilang langsung. Kalau hilang tamyiz langsung dia panggil hilang taklif, yakni tidak taklif lagi. Kerana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka nak maksud kata wus'aha adanya akal bermakna tamyiz, dapat membeza bainal haq wal batil. Dia akal mana tamyiz. Bila hilang tamyiz langsung panggil hilang akal, itu tidak ada taklif, bukan mukallaf lagi. Kemudian kita tamyiz masih ada, tapi main masalah peringatan tu. Itu macam orang nyanyi untuk saya dia dalam 40 lebih. Dia tak ingat dia puasa ke tak puasa, dia pakai makan je. Dia puasa dia puasa. Puasa tapi dia makan. Kadang-kadang dia sembahyang maghrib waktu pagi. Ada sembahyang zuhur malam. Itu kan makanya ada masa bukan ya. Bukan kena ikut masa. Salah kena ikut masa. Bukan bahas zuhur tu bahas sekali. Dah tak payah solat dah. Dia bahas sekali. Tu panggil nyanyak. Lalu tu bila kita tahu nyanyak ini satu sifat kekurangan. Dia panggil sifat basyariyah. Kita ni bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Kita anak cucu Adam dipanggil bashar. Sebab apa panggil bashar? Kerana kulit kita manusia ni, kulit dia sekali dengan daging. Dia panggil bashar. Tak seperti kulit binatang lembu, dia panggil jild, belulang. Kita tak ada belulang kan? Panggil bashar. Bashar. Mana kalau kita ni panggil bashar, sifat yang ada pada kita Allah Ta'ala menjadi asliyah bagi kita manusia panggil sifat basyariyah. Maka sifat basyariyah iaitu sifat peringatan, lawanan dia lupa. Maka bila kita mengaji bab Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, setengah daripada sifat yang wajib bagi Nabi itu dan sifat yang harus bagi Nabi, iaitu umumnya semua sifat basyariyah yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu. Itu yang harus. Lalu itulah orang jadi Nabi makan minum biasa, tak ada jenis mengkurangkan. Sedangkan puak Quraisy, puak yang kufur kadang-kadang dia kata tak layak
orang jadi Nabi makan minum. Jangan dia kata mali hadzal rasul. Apakah bagi Rasul? Rasul apa ini? Ya'kulu ta'am, makankan makanan. Jadi satu masalah. Sedangkan Nabi itu siapa? Manusia, bashar. Siapa tahu Allah Ta'ala kata, "Qul", mu kata Muhammad, orang tak kenal mu, siapa tak kenal lupa kata mu tu manusia. "Qul innama ana basyarum mislukum." Hanya aku manusia seumpama kamu. Arti orang tanya kata tak ada pelik lah. Bila manusia tak ada pelik lah. Makan, minum, sakit, demam, berkahwin. Ini sifat basyariah. Tak ada menjadi keadipan. Tidak boleh menghalangkan kepada sifat kerasulan. Aku manusia. Tapi berbeza. Yuha ilai annama ilaihi pada ayat. Kemudian setengah pada sifat manusia itu gila, lupa. Apa dia lagi? Macam tadi nyanyok. Ini sifat basyariah. Tapi nisbah dengan orang yang jadi rasul mustahil atas mereka itu. Kan ini sifat kekurangan. Sebab tu orang rasul mustahil sifat gila. Tiba-tiba ada yang kata dia gila, kufur. Wa iyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu la majnun. Orang kata Nabi gila, kufur. Kerana sifat gila sungguh sifat basyariah. Tapi nasbah dengan jadi rasul tak layak dengan mereka. Mustahil atas mereka sifat gila. Begitu juga sifat nyanyok. Begitu juga lupa, semata-mata lupa. Tak layak dengan jadi rasul. Tapi kalau berlaku lupa dengan lupa jadi tasrih, itu berlaku. Sebab dia lupa timbulnya syariat. Seperti Nabi SAW lupa dalam solat 4 rakaat, wisalah hanya 2. Kan? Sedar wisalah bangun. Setengah sahabat kata, "Aqsaratis salatu am nasita ya Rasulullah?" Adakah sembahyang dah jadi 2? Yakni sudah jadi pendek. Sembahyang 4 dah jadi 2. Kau akan lupa? Maka dia jawab dengan sengkoan dia. Dia kata, "Kullu zalika lam yakun aw kama qala." Semua tu dah. Mananya hak 4 jadi 2 tidak, 4. Dan terlupa tidak jadi pada sengkoan dia. Kemudian kata pula seorang sahabat khilbah, "Bal ba'du zaka qad kana." Bahkan setengah-setengah itu ia berlaku. Kalau tidak 4 jadi 2, manakah lupa? Dia pun ingat. Maka dia tanya sahabat, adakah benar? Jadi kata ke Ulia Zuljadin itu, sahabat ramai-ramai jawab, "Na'am." Dia pun bangun, sambung 2 rakaat lagi. Jadi pengajaran banyak dengan sebab lupa je. Maka lupa itu tidak menjadi kekurangan. Semata-mata lupa tu dipanggil kekurangan. Allah Ta'ala bagi tahu ke dia, suruh menyampai ke umat, terlupa, tak ada menyampai, terlupa, itu mustahil. Ada betul litasrih. Maka tu base itu banyak hukumnya. Bila kita lupa semayang, sudah beri salam siap, duk sebentar teringat, tak payah semayang semula, pakai selalu sambung. Tengok Rasulullah tadi, selalu sambung. Siapa bercakap tu? Adakah 4 jadi 2? Mana dah jadi kosak? Kau akan lupa? Ada. Semua tidak? Jawab. Ada ya Rasulullah, berlaku. Adakah benar? Ya. Oh, kalau kira banyak perkataan tu, 4-5 perkataan. Sebab tu ulama kata, bila kita berlaku lupa, walaupun bercakap, tapi sedikit pada huruf. Maka kerana sedikit pada huruf, kata setengah, tak lebih daripada 6 perkataan. Maka boleh sambung. Tapi kita tak sedar, tak biasa lah. Sebenarnya semula kita tu buah semula lah kita nya. Walau ada jalan lagi ni berlaku di dia. Kadang-kadang imam beri salam. Ada yang kata, baru 3 ya imam. 4 dah. Ramai 3 imam. Dia pun ingat, bangun. Pak kita dia mula. Dah, sambung lalu. Pernah tak terjadi macam ni? Tak pernah Kalau berlaku macam ni, berasa boleh buat dah macam tu. Boleh bagi yang tahu. Semula
Mulalah kita walha tak ada apa. Apa lagi sembahyang raya suka dah tinggal tak ke B7. Apa masalah? Hak tu sunat dari awal lagi ya Allah. Nak lagi sambung terus dengan tak ada sembahyang semula. Berlaku masalah dah. Berpunca daripada kita tidak mendalami mengerti kalau masalah yang gharib, masalah yang luar biasa, jarang-jarang berlaku, jadi timbullah masalahnya. Walau macam mana pun, jadikan ilmu bagi kita tidak sia-sia. Jadi pulanglah kepada tadi, kita nak cari jalan macam mana amal supaya kita tidak dinyanyakkan. Itu kembali situ. Jadi walau bagaimanapun hak yang takdir daripada Allah tu kena kan. Tapi jalan keluar kita di antara kita boleh ambil, ulama ada istinbat ambil daripada firman Allah. Apa dia? Wattini wazaitun tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa 'amilus salihat ila akhiril ayat. Dapat ulama setengah tafsir kata kita ini Allah Ta'ala menjadikan seelok-elok bentuk manusia kejadian. Allah Ta'ala pujikan. Kemudian dalam seelok-elok kejadian kita ni muda hingga sampai tua. Summa radadna. Kemudian kami mengkembalikan. Bila sampai tua dia paling patah. Paling patah adalah summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan dia tu kepada serendah-rendah yang rendah. Tengok kita orang muda sihat, kuat kan. Apabila 45, 40 dia panggil sama. Orang bertanya kalau naik bukit ke di atas dah. Tanya panggil sama. Lepas ada 40 tu patah turun panggil. Asfala safilin. Kalau turun dalam kita ni. Walaupun kita sihat lepas pada 50 60 tak sama lah dengan masa kita 30 dulu. Tu dia. Kalau keturun asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Betul. Asfala safilin. Serendah-rendah bagi yang rendah. Kerana kita bila tua peringatan pun kadang-kadang kurang. Kita kesihatan pun gitulah. Asfal illa ayat kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Dia kata malaikat orang yang telah beriman berbeza dan orang yang beramal soleh. Adalah orang yang amal soleh tadilah setiap segi amal soleh. Maka setengah ulama mentafsirkan apa dia amal soleh, di antaranya membaca Quran. Orang ni tak nyanyuk. Setengah pada amal yang baca Quran dan pulanya istiqamah di atas zikir. Dia kena bila istiqamah arti apa? Teguh, tetap di atas satu-satu amalan walaupun sedikit. Inna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih kerjaan kepada Allah amal yang berkekalan selama-lama walaupun sedikit. Masalahnya kita tetapkan setiap kita lepas solat selalu kita amal baca qul huwallah 11 kali. Ataupun kita nak tidur kita istiqamah apa? Kita istiqamahkan. Maka ulama kata setengah padanya ini satu sebab daripada elakkan daripada nyanyok. Itu sebagai sebab itulah di antara lain. Tapi kalau nyanyok juga apa ingat itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Kan? Allah Taala sebut sesungguhnya bagi Allah barang yang dia ambil, baginya juga barang yang dia beri. Dia bagi, dia beri, dia ambil, dia beri ke dia hak dia. Dia bagi kepada kita kekayaan. Dia tarik balik habis buat jam pada sebab habis. Dia beri kepada kita jawatan, dia tarik balik habis. Dia beri kepada kita kesihatan, tarik balik kesihatan. Uzur, hak dia ikut dia lah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Dan kita perhati cara susun ibarat tu, apa yang kata sesungguhnya bagi Allah barang yang ia ambil.
Dan baginya barang yang ia beri, ia guna ambil dulu baru beri. Tak berasa sungsang kata. Itu dari segi balaghah. Sepatutnya bagi Allah barang yang ia beri, bila beri dia ambil, tapi tak adalah hati cakap bagi Allah barang yang ia ambil. Tu nak menyatakan apa tu guna gitu dulu. Supaya Nabi kita reti kata apa yang ada di kita ni bukan hak kita pada hakikat. Ingat gitu. Sebab bagi Allah bagi dia ambil, dan baginya bagi dia beri. Ambil dulu baru beri. Ini nak menyatakan kata kita pada asal tak ada apa-apa. Tu nak suruh ingat begitu. Sebab tu walaupun kita kata nyanyok, mana peringatan ditarik oleh Allah. Ada suatu kebajikan bila kita ingat ini qada takdir, kita redha dengan qada, semoga kita dapat kebajikan di segitu. Begitu kita jatuh sakit, kita tak mau juga pada sakit, tapi jatuh sakit, ingat pada qada takdir darinya, kita dapat kebajikan segitu. Walaupun kita kurang dalam dari segi nak amal zikir sebagai lain. Tengok bila kita kena stroke, mulut kita tak boleh nak bercakap lagi, tak boleh nak zikir seperti sihat lagi kan. Tapi kita dapat kelebihan dari segi sabar dan redha di atas qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah puji sama orang yang syukur, Allah puji ni'mal abdu innahu awwab. Dia puji siapa? Nabi Allah Sulaiman, raja lagi, nabi lagi, raja lagi. Bagaimana kehebat Allah Ta'ala bagi ke dia. Sampai isteri 300. Ayah dia Nabi Daud isteri 100, dia 300. Gunit lagi beberapa ratus. Sulaiman Allah Ta'ala bagi. Segala jin kan di bawah perintah dia. Tengok. Angin. Bukan saja manusia, bukan makhluk yang bernyawa. Makhluk yang tak bernyawa pun di bawah perintah dia. Segala binatang ikut perintah dia. Sulaiman. Maka Allah Ta'ala puji sebaik-baik hamba ialah Sulaiman. Sebab innahu awwab. Kerana Sulaiman dia selalu kembali kepada Allah. Apa dia dapat nikmat, kembali kepada Allah. Nak mengingat kepada kita nak jadi lebih besar, kaya raya, hebat setara mana pun, tengok Sulaiman lebih pada siapa Allah Ta'ala bagi. Tapi awal dia kembali tak lupa ke Allah. Allah puji. Mana orang kaya yang syukur, Allah puji. Juga ayat yang sama ayat lain Allah Ta'ala puji Ayub. Ketika Ayub dikena sihir oleh iblis alaihi laknatullah. Sampai habis harta Ayub kan, kekayaan Ayub dihabiskan. Allah izin kepada sahabat pada iblis. Anak dia 8 sekaligus dia putus ke bangunan, habis mati. Kemai harta dihabiskan, anak pula habis sekaligus. Tapi Ayub alhamdulillah akhir diizin pula pada iblis buat pada diri Ayub sendiri sampai uzur sakit. Ayub juga awal kembali pada Allah. Maka Allah Ta'ala puji, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami Allah, kami dapati akan Ayub yang sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba Ayub. Innahu awwab. Ayub juga awwab. Apa awwab? Ay raja' ila Allah. Apa yang berlaku? Kembali pada Allah. Juga Sulaiman, kelebihan Allah Ta'ala bagi, dia tak lupa Allah sama. Baik kita jangan lalai. Ketika kita ni tak sunyi sehat, uzur kan, senang, mewah, dan juga susah, suka duka tak sunyi. Suka duka tak sunyi. Dia panggil apa kalau kita mengaji dalam ilmu tasawuf? Dia panggil hukum tasrif. Ada apa tadi wajib, haram, sunat, makruh, harus, itu hukum taklif. Sabab, syarat, mani', sahih, batil, itu pada hukum wad'i. Bila suka, duka, maksiat, ta'at, pada hukum tasrif. Apa dia? Perubahan. Hukum perubahan. Tengok kita berubah dari muda ke tua, dari kecil kepada besar, dari tak ada kepada ada. Kita dulu belum ada anak, sekarang dapat anak. Belum ada cucu, sekarang dapat cucu. Cicit pula kan. Kita dulu muda, tua. Ini panggil hukum perubahan. Siapa yang mengubahkan? Adakah berubah sendiri? Adakah masa yang mengubahkan?
Siapa yang mengubah? Allah. Tu ya musarrifal qulub sarrif, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan, wahai Tuhan yang mengubah-ubahkan, tetapkanlah hatiku di atasmu. Tsabbit qalbi ala dinika. Ada tambah lagi wa ala ta'atik. Itulah kedudukan kitanya. Kita nak lari daripada tak berubah tak boleh. Walaupun sihat, tengok janggut kalau dulu hitam, sekarang putih. Tak mau jadi putih lagi, ambil cat hitam celup, haram pula. Apa tujuan menghitamkan? Tujuan nak apa? Nak muda. Muda apa dah 60-70 dah. Haram. Kecuali syarat membenarkan boleh menghitamkan yang putih. Rambut yang putih boleh menghitam, kecuali orang jadi tentera, askar. Boleh dihitamkan. Sebab apa? Kalau putih begini, nanti musuh tak heran. Dia kata tentera tua. Dia tak heran. Tapi bila tubuh hitam, gerunglah. Maka ini dia panggil syarat diiktibarkan. Izin pada syarat, orang jadi tentera boleh dihitamkan janggut dan apa uban dia putih. Tapi kalau kita biasa nak menghitamkan, haram. Kanak juga ubah daripada putih boleh, lain pada hitam. Kuning ke, hina, merah ke, hijau ke, kata kita. Dia tak boleh hitam. Tengok syarat mengajarkan kita supaya kita tak lupa. Itulah mana kata tadi, kita tak apa jalan keluar antara lain dari usaha kita. Kita banyak baca Quran, ni kita istiqamah di atas amalan yang sedikit banyak, tak cakap kita banyak sangat. Kita istiqamah. Semoga-moga kita dilepas daripada nyanyi. Tapi fardu kalau nyanyi juga, inilah takdir daripada Allah. Kita sabar dan redha dengan qadanya. Itulah sifat bagi kita orang mukmin. Semoga-moga kita selamat dan semoga-moga kita dapat darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dunianya dan akhiratnya tepat nyata. Akhirat di dunia ni kurang nyata kan. Macam mana? Sudah? Alhamdulillah. Masa kita pun ada satu lagi. Berkata dengan nyanyuk tadi. Jadi nak jadikan kita yang betul dengan nyanyuk. Lepas tu tak boleh puasa dia tertinggal. Jadi jatuh pada siapa hak dia. Banyak anak-anak dia semua buat. Maksudnya nak bayar fidyah tu anak dia kena keluarkan dia. Lepas tu sembahyang yang tertinggal. Anak dia kena tunaikan dia punya. Dia masalah harus dan dapat bagi qarabat nak memfidyahkan. Tapi tidak semestinya. Ambil daripada hadis mengenai dengan puasa, man mata wa alaihi siyam. Siapa yang mati walha terlekat di atasnya puasa. Maka bila kata wa alaihi ni terlekat hak wajib. Bila dia tu dihilangkan tadi, tidak ditaklifkan lagi, maka tidak wajib atasnya. Bila tidak wajib atasnya, tidaklah berkaitan dengan fidyah apa itu. Ini masalah seorang itu sengaja dia tidak puasa ataupun dia sengaja dia tinggal kerana beberapa uzur. Maka wajib atas dia kena qada. Kemudian lepas pada dia lepas Ramadan dia sihat tapi tak sempat dia qada. Maka dia mati terlekat atasnya puasa. Boleh bagi walinya puasa. Yakni kanak ke wali di situ kaum kerabat. Sekalipun tak dapat pusaka di kaum yang rajih, tafsirkan situ, tafsirkan wali situ. Mana kita sebagai suami isteri, maka isteri dia panggil dapat pusaka. Dan juga anak cucu hak dia berdapat pusaka. Dan ada lagi anak cucu yang tak dapat pusaka. Seperti cucu yang bertali ke anak perempuan, dia panggil zawil arham. Anak saudara kita yang bertali ke saudari. Kita ada kakak perempuan kita, adik perempuan kita. Kalau dia punya anak, maka anak bagi kakak kita, kak kita tadi panggil anak menakan kita, anak saudara kan. Tapi bab pusaka dia tak boleh makan pusaka kita, panggil zawil arham. Maka dalam bab cara kena puasa ganti boleh kerana mereka walinya, yakni kerabat, boleh yang nak puasa ganti. Maka tak kala tu ada khilaf kata tak boleh nak puasa ganti kerana puasa ini ibadat badaniyah. Ibadat badaniyah tak terima ganti.
Tengok kalau masih hidup kita nak wakil kepada Allah tolong puasa pada kita walaupun kita uzur, tak boleh. Nah, apabila mati pun tak boleh nak puasa ganti. Apabila tak boleh nak puasa ganti, kena beri makanan ut'ima anhu, diberikan makanan. Tu timur fidyah lah. Jadi tu baik kesimpulannya khilaf dalam mazhab kita, boleh diberikan fidyah mana makanan, nah secupak sehari. Dan begitu juga apa dia fidyah daripada solat. Dan boleh bagi kita nak puasa ganti darinya kerana datang hadis. Lepas tu khilaf pula bagaimana nak sembahyang ganti. Tu duk khilaf pula. Setengah mazhab kata boleh. Pendek kata bila ikhtilaf ulama harus kita amalkan, boleh kita taklif untuk jadikan amal. Pentingnya nak usaha supaya diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab apa terserahlah. Maka cukuplah kita sekarang dah pun masa kita sampai jam 9.20. Lebih kurang lah. Maka dengan sekadar itu cukuplah dulu untuk kali ini. Dan insya-Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah pada kesempatan yang lain kita bertemu lagi di sini di masjid ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sekadar itu saja sekian disudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal. إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب زدنا علما والحمد لله على كل حال. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.